Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nik Nurin Imandi binti Zabarudin, nombor metrik 17 DHF 21F1028. Nama pensyarah Puan Nurul Amalia binti Ruslan dan saya dari kelas DHF 2A. So, baiklah, hari ini saya ingin membentangkan isu-isu yang berkaitan dengan pelancongan Islam di Malaysia. Setiap industri mempunyai halangan dan cabarannya tersendiri. Industri pelancongan di Malaysia juga turut tidak terkecuali. Umumnya, Malaysia memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai destinasi pilihan pelancongan Islam di peringkat antarabangsa. Dalam tempoh rancangan Malaysia yang ke-9, usaha bersepadu dipacu ke arah merealisasikan potensi industri pelancongan bagi meningkatkan sumbangannya kepada sektor perkhidmatan secara khusus dan ekonomi secara keseluruhannya. Dalam memastikan industri pelancongan negara terus berdaya saing dan berada di landasan yang tepat sebagai sebahagian daripada sektor pemacu ekonomi negara, pelbagai bentuk sistem sokongan dan langkah-langkah proaktif telah dirangka dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan disokong oleh pihak swasta. Namun, terdapat beberapa isu yang menjadi masalah kepada musafir yang beragama Islam. Isu-isu yang ditimbulkan oleh pelancong Islam ketika melancong ialah keperluan penginapan mesra pengguna Islam dan penginapan yang bebas dari maksiat. Penginapan yang patuh syariah dan bebas maksiat didambakan oleh seluruh pelancong Islam yang menimbulkan kesulitan kepada pengendali hotel. Hal ini kerana proses pengubahsuaian untuk menjadikan penginapan patuh syariah memerlukan penambahan dari segi kos yang tinggi. Dalam masa yang sama, ia perlu memenuhi keperluan pengguna bukan Islam juga. Pengubahsuaian hotel sedia ada perlu dilakukan untuk mewujudkan keselesaan kepada pelancong Islam dari segi kesesuaian tandas atau arah kiblat. Akibat daripada kos ubahsuai terpaksa diserap kepada kos operasi dan akhirnya dikenakan ke atas penginap. Hal ini menyebabkan harga caj menjadi sedikit mahal dan dari segi kebajikannya pula sedikit tersasar dengan konsep Islam yang sepatutnya membantu musafir yang memerlukan, bukannya menambahkan beban kepada mereka. Kedua, sumber pembinaan hotel yang berlandaskan riba. Dua gambaran yang disebutkan oleh Allah terhadap orang yang memakan riba iaitu dengan mengisytiharkan perang dan dibangkitkan dalam keadaan seumpama orang yang kerasukan. Oleh itu, pengusaha yang ingin membangunkan hotel atau seumpamanya hendaklah memastikan sumber wang bagi pembinaan tersebut adalah terdiri daripada wang yang halal dan diakui oleh Islam. Ketiga, tidak menyediakan kemudahan untuk melakukan ibadah. Perkara pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW selepas melakukan hijrah ke Madinah ialah dengan membangunkan sebuah tempat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT atau lebih dikenali sebagai masjid. Apa yang ditujukan oleh Rasulullah SAW ini merupakan satu isyarat yang jelas kepada orang Islam bahawa dalam apa jua pembinaan dan pembangunan, penyediaan sebuah tempat untuk melaksanakan ibadat tidak boleh dipandang enteng dan diabaikan oleh orang-orang Islam. Isu yang keempat, hotel yang tidak mesra ibadah. Fenomena yang sering menimpa pelanggan yang menginap di hotel ialah tiada ruang khusus untuk melaksanakan ibadah atau aktiviti. Contohnya, kolam mandi yang bercampur lelaki dan perempuan. Kedua, menyediakan minuman keras. Ketiga, pusat spa dan gym yang bercampur antara lelaki dan juga wanita. Kesimpulannya, Malaysia perlulah mengamalkan syariah compliant dalam industri perhotelan. Apa itu syariah compliant? Salah satu produk pelancongan yang berpotensi untuk diketengahkan ialah hotel patuh syariah, iaitu Syariah Compliant Hotels. Ianya merupakan konsep pengurusan perhotelan yang semakin mendapat tempat di negara-negara Timur Tengah seperti di UAE dan juga Arab Saudi. Antara ciri-ciri patuh syariah ialah 1. Patuh syariah dari segi amalan, pengurusan dan juga perniagaan. Yang kedua, hotel yang tidak sama sekali menyediakan minuman yang keras. Ketiga, mempunyai peraturan yang ketat dari segi pergaulan bebas di hotel. Dan yang keempat, menyediakan staf perempuan untuk melayan tetamu perempuan sahaja.
Sebagai contohnya, kumpulan hotel di Palma yang dimiliki oleh PKNS menyediakan pelbagai perkhidmatan yang bercirikan mesra pelanggan Muslim, seperti seminar hotel bercirikan Islam dengan menyediakan buah kurma dan juga buah kismis. Kedua, perkhidmatan imam dan tazkirah semasa tempoh penginapan tetamu di hotel tersebut. Hotel ini juga telah mempamerkan tanda logo halal di laman sesawang dan menyatakan ia adalah pelopor hotel yang patuh syariah dalam negara. Perubahan yang dilakukan oleh pengurusan kumpulan hotel di Palma dan dalam mengetengahkan konsep hotel yang patuh syariah patut dipuji dan diberi sokongan yang sepenuhnya. Akhir kata, pelancongan Islam dapat dijalankan dengan sempurna jika konsep layan tamu Islam dihayati dengan mendalam oleh tuan rumah. Kebolehan memenuhi keinginan pelancong dari segi keperluan kerohanian seperti kemudahan patuh syariah atau kemudahan perhentian solat juga perlu dipertingkatkan. Untuk tujuan penambahbaikan konsep pelancongan Islam, kita juga perlu ada nilai-nilai emosi seperti sopan santun atau berbudi bahasa. Sekian daripada saya, Nuri Imani binti Sabarudin. Saya akan serahkan kepada rakan seterusnya iaitu Nur Syamimi Aina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syamimi Aina binti Muhammad Zawawi. Nama meja is 17 THF 1F1075. Terima kasih kepada rakan saya Nuri. Saya akan menerangkan tentang keperluan perkhidmatan penginapan mesra pengguna Islam bebas maksiat. Penginapan merupakan elemen penting dalam pelancongan. Setiap pelancong memerlukan tempat penginapan untuk berehat ketika melancong. Konsep penginapan memberikan penekanan pada 5 ciri utama iaitu kesesuaian lokasi, keselesaan kemudahan, kepuasan perkhidmatan, penunjukan imej yang jelas dan polisi harga yang berpatutan. Untuk konteks pelancongan Islam mestilah bersifat mesra pengguna Muslim dan ia memberikan nilai tambah dalam menarik minat peminat Muslim. Untuk pelanggan seperti terjemahan Al-Quran, Al-Qiblat, sejadah atau musola dan surau disediakan untuk pelancong Islam yang datang menginap di tempat tersebut. Seterusnya saya akan bercakap tentang isu keperluan perkhidmatan penginapan. Seperti biasa, bila disebut tentang penginapan, maka ia amat akrab dengan tempat maksiat dan berlakunya percampuran lelaki dan perempuan secara bebas. Maka dengan itu, pihak hotel perlu menghasilkan percampuran lelaki dan perempuan bagi keselesaan pelancong. Manakala dari segi perkhidmatan mestilah patuh kepada syarak. Contohnya, kolam renang berlainan jantinah, bilik khas untuk pelancong Islam, laungan azan ketika maksud waktunya dan tempat wuduk yang bersesuaian. Reka bentuk dan ruang penginapan mestilah perlukan tandas, tidak menghadap kiblat dan menyediakan kemudahan saluran paip untuk mencuci najis ketika qada hajat. Di samping itu, penginapan yang patuh syariah dan bebas maksiat dipertimbangkan oleh pelancong Islam atas keselesaan mereka menimbulkan kesulitan kepada pihak hotel. Untuk mengubah sebuah penginapan bagi mematuhi syariah, ia agak memerlukan kos yang tinggi menyebabkan harga penginapan semakin tinggi. Dari segi kebajikan, ia sedikit tersasar dengan konsep Islam yang sepatutnya membantu musafir yang memerlukan, bukannya menambahkan beban kepada mereka. Tambahan pula, sikap pihak pengendali hotel mestilah beramah dan sopan santun, kerana dalam Islam melayan tetamu merupakan satu tuntutan. Dari segi kebersihan pula mestilah dijaga dengan baik dan kebolehan melayan tetamu dengan tangan terbuka serta memberikan senyuman. Kebanyakan kes yang berlaku pihak hotel dengan ciri Islam dari segi layanannya menggambarkan imej yang tidak bertepatan dengan ajaran Islam. Kesimpulannya ialah pelancongan Islam dapat dijalankan dengan sempurna jika konsep layan tetamu Islam dihayati dengan mendalam oleh pihak pengendali hotel. Kebolehan memenuhi keinginan pelancong dari segi keperluan kerohanian seperti kemudahan patuh syariah atau kemudahan penghentian solat yang baik boleh dipertingkatkan. Masalah berkaitan kebersihan dan keselesaan persekitaran juga merupakan komponen asas yang perlu untuk menyebarluaskan konsep pelancongan Islam kepada dunia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menerangkan isu berkaitan pelancongan dalam Islam kepada Muhammad Syita.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Masyitah binti Muhammad Suhaimi, nombor matrik 17-F21F1004. Saya akan merungkaikan tentang isu makanan halal kepada pelancongan. Pelancongan dalam Islam semakin giat berkembang pada zaman globalisasi kini. Faktor utama pelancongan harus dipertingkatkan dalam Islam adalah untuk menyebarkan Islam secara meluas supaya konsep agama Islam dapat dikekalkan sepanjang hayat di samping juga bertujuan untuk memajukan negara. Oleh yang demikian, terdapat pelbagai isu-isu yang perlu ditangani supaya pelancongan dalam Islam dapat dipertingkatkan menjadi lebih baik. Antara isu yang dapat saya rungkaikan adalah isu mengenai makanan halal kepada pelancongan dalam Islam. Isu makanan halal amat dititik beratkan oleh orang Muslim supaya makanan yang akan dimakan bebas daripada sumber yang haram. Hal yang demikian, setiap negara luar perlu menitik beratkan tentang makanan halal kerana di zaman yang serba moden ini, seharusnya tiada masalah untuk pelancong Islam mencari makanan yang halal apabila mereka pergi melancong ke negara orang. Oleh itu, negara luar seharusnya melaksanakan peraturan industri makanan halal dengan cara bekerjasama dengan pihak JAKIM seperti mana yang dilakukan oleh negara Jepun sekarang. Selain itu, makanan halal juga merupakan isu sensitif kepada pelancong Muslim. Pensijilan yang meragukan sama ada dari segi nama maupun badan yang tidak diiktirafkan antara polemik yang diperbincangkan. Antara contoh penggunaan istilah yang meragukan seperti serve no pork atau Muslim meal. Kes sebegini melibatkan syarikat penerbangan dari negara majoriti bukan Islam atau di destinasi pelancongan yang bilangan penduduk Islam dan bukan Islam adalah seimbang. Penggunaan istilah yang pelbagai merujuk kepada pelancongan Islam akan menimbulkan kekeliruan kepada pelancong dan pengendali pelancong bukan Islam. Istilah pelancongan halal, pelancongan Islamik, pakej Muslim dan lain-lain ialah antara kekeliruan yang berlega-lega pada masa sekarang. Kekeliruan ini jika tidak ditangani dengan baik boleh memberi kesan yang buruk dari segi kefahaman berkaitan makanan, adat atau ibadat, masalah fiqah dan lain-lain. Kemungkinan ia boleh mencetuskan konflik dan perbalahan di antara orang Islam dan bukan Islam. Oleh itu, pensijilan, penghasilan dan pembungkusan makanan halal haruslah merujuk kepada pihak JAKIM bagi mengelakkan keraguan dan kekeliruan dalam kalangan pelancong Muslim. Di samping itu, setiap negara juga disarankan untuk menerapkan konsep halalan thayyiban dalam sektor pelancongan kerana setiap negara perlu menitik beratkan penerimaan barangan daripada barang basah sehingga barang kering haruslah yang bagus dan bersih. Pelancong Islam sangat mementingkan kebersihan dalam semua keadaan termasuk juga pemilihan makanan. Hal ini kerana setiap negara luar dikunjungi oleh pelancong Muslim dan ada juga orang Muslim yang menetap terus di negara orang menyebabkan negara luar sewajarnya meningkatkan konsep industri halal demi kebaikan hidup masyarakat. Saya yakin bukan Islam sahaja yang mementingkan kebersihan, malah semua kaum dalam setiap negara juga sangat mementingkan kebersihan demi menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Kesimpulannya, setiap negara perlu menyediakan lebih banyak tempat makan yang berasaskan konsep halal. Negara luar perlu menawarkan restoran makanan halal untuk menarik lebih ramai pelancong beragama Islam untuk melawat ke negara mereka. Oleh hal yang demikian, ekonomi negara akan semakin meningkat dan imej negara akan semakin maju. Akhir sekali, sumber makanan halal dan berkhasiat mampu melahirkan individu yang bertingkah laku positif dan berakhlak mulia. Manakala sumber makanan haram akan memberikan impak negatif seperti hati menjadi lalai, kerap sakit dan fikiran tidak terbuka. Contoh makanan halal saya berikan antaranya makanan sunnah iaitu madu, kurma, kismis, habatus sauda, zaitun dan delima. Manakala makanan yang sihat adalah
protein, karbohidrat, mineral, vitamin dan lemak. Wahai orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik iaitu yang halal yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Our some words dari Imam Ahmad bin Hanbal. Hati akan menjadi lembut dengan memakan makanan yang halal. Jadi, makanlah makanan yang halal. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Anis Zulaikha binti Engku Isa yang bernombor metrik 17DHF21F1026. Seterusnya, isu yang saya akan membentangkan ialah tentang isu pencemaran alam sekitar yang turut menjadi penghalang kepada pembangunan industri pelancongan Islam di Malaysia. Isu pencemaran alam sekitar turut menjadi penghalang kepada pembangunan industri pelancongan Islam di Malaysia. Ini kerana kejayaan industri pelancongan bukan semata-mata bergantung kepada kempen dan promosi di dalam dan di luar. Pencemaran air, udara dan tanah yang punca daripada aktiviti pembangunan dan kerakusan sifat manusia boleh menjejaskan aktiviti dan promosi pelancongan yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan dan swasta. Ini juga boleh menjejaskan imej sesuatu kawasan itu dan juga boleh memberikan gambaran bahawa penduduk di kawasan itu tidak bersih walaupun hanya disebabkan oleh sebahagian daripada masyarakat sahaja. Terutama sekali negara Malaysia ialah sebuah negara Islam dan juga merupakan salah satu tempat pelancongan Islam. Punca yang menyebabkan hal ini terjadi. Hal pencemaran alam sekitar ini terjadi akibat pengabaian oleh sebahagian masyarakat di negara ini. Walaupun sebahagian sahaja, tetapi ia telah dapat menjejaskan keseluruhan pembangunannya sekali. Yang kedua, apa yang akan terjadi? Semakin berkurang pelancong datang. Apabila pelancong yang berkeinginan untuk berkunjung ke negara kita mendapat berita bahawa negara ini merupakan negara yang mempunyai alam sekitar yang kotor, secara otomatik mereka akan membatalkan keinginan tersebut. Perkara ini juga akan tersebar lebih meluas lagi dan membuatkan para pelancong tidak tertarik untuk berkunjung. Seterusnya, imej sebagai negara yang Islam terjejas. Pelbagai persepsi yang buruk akan dilontarkan kepada negara ini akibat dari pencemaran alam sekitar. Negara-negara lain akan memandang rendah terhadap negara ini dan para pelancong Islam juga akan merasa kecewa kerana negara ini merupakan tempat pelancongan Islam dan semestinya haruslah menunjukkan konsep Islam yang baik dan dapat dicintai. Mereka juga tidak dapat merasai keindahan alam negara ini. Seterusnya, ekonomi negara akan jatuh. Sebuah negara akan bergantung kepada industri pelancongan sebagai sumber utama ekonomi mereka. Dan apabila hal ini berlaku, ekonomi negara akan terus jatuh akibat hilang punca utamanya. Perkara yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan memainkan peranan yang amat penting dalam hal ini. Mereka lah yang harus berperanan dalam menggerakkan masyarakat untuk sentiasa menjaga kebersihan. Pelbagai kempen yang boleh dilakukan bagi memotivasikan masyarakat untuk mengekalkan penjagaan alam sekitar. Seterusnya, oleh masyarakat. Masyarakat di negara ini memainkan peranan yang amat penting, terutama sekali penduduk di tempat yang kebiasaannya akan menjadi tempat kunjungan para pelancong, iaitu aktiviti mingguan seperti gotong royong boleh diadakan bagi para penduduk di kawasan pelancongan tersebut untuk memastikan persekitaran di situ kekal bersih. Dan akhir sekali, oleh individu. Sebagai seorang Islam, kita mestilah sentiasa sedar bahawa kebersihan itu merupakan sebahagian daripada iman. Kita mestilah insaf dan sentiasa mengingati diri bahawa menjaga kebersihan itu amatlah penting kerana segala perbuatan ibadah yang kita lakukan mestilah berada dalam keadaan bersih dan ia juga sama kepada menjaga kebersihan negara yang menjadi tempat pelancongan Islam. Akhir kata, sebagai negara Islam, kita mestilah menunjukkan contoh imej sebuah negara Islam yang terbaik di mata dunia, terutama sekali dalam isu kebersihan alam sekitar. Ini kerana kebersihan itu
sebahagian daripada iman dan kita semestinya sebagai sebuah negara Islam hendaklah menjaganya sebaik mungkin. Tidak bermaknalah jika negara mempunyai alam yang boleh dikunjungi tetapi berlakunya pencemaran tersebut yang mencacatkan keindahan tersebut secara langsung memberi imej negatif kepada negara. Justru semua pihak perlu mengambil tanggungjawab masing-masing untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Tanggungjawab ini bukan sahaja dipikul oleh kerajaan sahaja, bahkan seluruh masyarakat perlu mempunyai kesedaran tentang alam sekitar untuk kebaikan bersama. Sekian sahaja daripada kami Grup 3. Sekian, terima kasih.